Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Sarawak terima 1,389 maklumat rasuah dan salah guna kuasa. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sejumlah 1,389 maklumat berkaitan rasuah dan salah guna kuasa telah diterima di Sarawak dari 2019 hingga 2023. Menurut Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki, penyaluran maklumat ini adalah memberansangkan berbanding tempoh 10 tahun yang lalu. Selari dengan peredaran masa, teknologi komunikasi juga membantu kaedah penyaluran maklumat yang diterima, sekaligus telah memudahkan proses siasatan dan pengesahan yang banyak berakhir dengan pertuduhan. Berdasarkan laporan dan siasatan, trend rasuah di Sarawak menunjukkan perbuatan menerima suapan melibatkan penyawat awam catat jumlah tertinggi sama ada membabitkan penguasaan dan pentadbiran yang meluluskan sesuatu perolehan atau mengemukakan tuntutan palsu. Diikuti salah guna kuasa dan ramai telah dirujuk kepada ketua jabatan untuk tindakan tata tertib. Dalam pada itu, Tan Sri Azam turut memuji penubuhan unit integriti dan Ombudsman Sarawak yang dilihat membantu meningkatkan tata kelola di Sarawak bagi mengatasi isu rasuah dan salah guna kuasa. Kalau cakap aspek di negeri Sarawak ni, saya menyerukanlah kepada semua mereka yang terlibat, yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan walaupun sekecil-kecilnya, supaya memastikan wang yang dibelanjakan adalah dimaksimumkan untuk kepentingan rakyat. Kerana bila kita cakap untuk kepentingan rakyat itu, maknanya kepentingan diri kita dan keluarga kita. Itu nasihat saya. Supaya kita sama-sama ada sifat untuk memakmurkan negeri Sarawak ini terutamanya. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu untuk slot Cerita Pagi Sarawak dalam segmen Selamat Pagi Malaysia di RTM Sarawak. Projek pembinaan Mahat Tahfiz Darul Makmur Lawas kini mencapai 83% dan dijangka siap penghujung tahun ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata projek di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda melibatkan kos berjumlah 2.9 juta ringgit itu dibina berhampiran Masjid Besar Lawas. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, Mahat Tahfiz itu kelak bakal menempatkan para pelajar dari Lawas serta Limbang dan akan mempunyai pelbagai kemudahan. Ianya memberi banyak kemudahan, satu untuk pelajaran agama, ya, kelas-kelas agama. Kedua juga untuk diadakan kelas-kelas yang berbentuk teknikal yang saya rasa penting, ya, dan apa kurikulum ni nanti kita akan tentukan, ya. Dato' Amar Awang Tengah menyatakan demikian kepada media selepas meninjau perkembangan projek itu di Lawas. Terdahulu, beliau turut menghadiri majlis ziarah kumpulan zikir wanita Masjid Baitul Iman Limbang ke Masjid Datuk Pengiran Haji Mat Husin di Kampung Datuk Kuala Lawas. Berucap pada majlis itu, Dato' Amar Awang Tengah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan fahaman ekstremis dan ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama. Apatah lagi fahaman yang membawa perpecahan dalam masyarakat yang pelbagai kaum di negeri ini. Sarawak sedia memperkukuhkan sistem sokongan warga emas negeri menjelang 2028. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia susulan kebanyakan warga emas tidak mahu dihantar ke institusi penjagaan dan mahu menua di rumah. Singapura mempunyai sistem sokongan yang boleh dijadikan model yang mengutamakan keselamatan dan kesihatan yang turut boleh dicapai kepada individu lain sekiranya memerlukan bantuan. Sistem sokongan yang dinamakan geriatric care ini dijangka akan memudahkan urusan menua secara berdikari di rumah sendiri. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada majlis makan malam sambutan Tahun Baharu Cina bersama 30 penghuni serta kanak-kanak The Salvation Army Anjuran Persatuan Hun Nam Siang Ting di Jalan Sekama Kuching. Terdahulu, beliau turut memuji usaha persatuan tersebut yang aktif membantu golongan kurang berkemampuan, warga emas dan kanak-kanak pada musim perayaan termasuk masyarakat Bumiputera. Datuk Seri Fatimah kemudian turut menyerahkan geran bantuan berjumlah RM30,000 untuk aktiviti persatuan tersebut. Terdapat 11 pusat penjagaan warga emas berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, 8 di Kuching dan masing-masing 1 di Samarahan, Sibu dan Miri yang menempatkan lebih 280 penghuni.
Media arus perdana masih memainkan peranan penting dalam menjadi rujukan maklumat yang benar dan tepat berbanding sumber media sosial. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Ti, media arus perdana baik media cetak maupun elektronik masih kekal relevan walaupun kini masyarakat dihidangkan dengan pelbagai maklumat di media sosial. Masyarakat dilihat masih merujuk kepada syarikat-syarikat akhbar dan berita televisyen untuk menyemak kesahihan sesuatu berita. Because you guys are the old guys. You guys are the mainstream. Not the underground, the mainstream. For decades, you have that reputation, a reputation for credibility, reputation for truth, reputation for what are the truth out there. Kebolehpercayaan maklumat daripada paparan di media arus perdana menjadikannya kekal sebahagian daripada sumber rujukan semasa perbicaraan kes-kes di mahkamah. Datuk Michael Tiang berharap para wartawan di Sibu akan terus mempertahankan prinsip kewartawanan dalam penulisan dan melaporkan hanya berita yang benar. Beliau berucap demikian di Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina bersama pengamal media di Sibu. Tambahnya, tugasan wartawan sangat mencabar kerana mereka bekerja tanpa mengira masa dan hadir ke pelbagai acara, kejadian dan insiden. Bangunan Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak di Jalan Batu Lintang Kuching terjejas 80% di tingkat atas akibat kebakaran awal pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.57 pagi. Seramai 8 anggota dengan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Lintang bersama 3 anggota dengan sebuah kenderaan EMRS dikerah ke lokasi kejadian. Mereka turut dibantu 6 anggota dengan sebuah jentera dan 3 anggota dari Unit Rapid Intervention Motorcycle dari BBP Padungan serta 2 anggota dengan sebuah water tanker dari BBP Tabuan Jaya. Kebakaran berjaya dikawal hampir sejam kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian sedang disiasat. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Sahi untuk laporan seterusnya. Silakan Sahi. Baik, terima kasih.